Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman dan salam dari negeri di bawah bayu. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Cuma saya tak Rizek Ketari aja yang muncul tadi, saudara. Yang lain tu tak nampak muncul lagi. Saya minta maaf kerana mungkin teman-teman kita selalunya 9.30. Tapi bermula malam ini sehinggalah seminggu lamanya sepanjang saya berada di Kota Kinabalu, Sabah ini, saudara. Saya akan bermula siaran kita jam 9 malam. Jadi gambar saya sengit sikit, maklum sajalah saudara, studio Marhain. Gambar saya sengit nampak gayanya. Nak buat macam mana? Suasana agak sempit agaknya, saudara. Apa khabar saudara Faizal Kazir? Terima kasih hadir bersama sekeping hati. Teman-teman kita yang lain nak tengok ni, kalau ada yang ya DZ Ketari aja yang nampak, yang lain tidak nampak lagi ya, saudara. Saudara Puan Fauzia Ibrahim, apa khabar Puan? Moga sihat. Di Titi ya, saudara, suara saya okey ya, saudara. Saudara Group, Saudara Nur Syazawani, uh, Saudara Astra Kirana, Gemas Leather, Padir, saudara Puan Hapipah. Saya rasa dalam keadaan sekarang ini, Faizal Kazir, beloklah anda masuk dalam TT pun boleh, FB pun ada juga, saudara. Baik, saudara, saya tak boleh dapat menyantuni satu persatu anda yang hadir dalam ini, sebab saya yakin mungkin lagi yang akan hadir sekejap lagi. Tapi pencerahan harus diteruskan, saudara. Malam ini, saudara, hari Khamis, tanggal 20 November, tinggal 10 hari lagi, saudara, kita akan menutup tirai tabir bulan November untuk membuka lebaran baru bulan Disember, saudara. Dalam waktu yang sama, jangan lupa ya, saudara, malam ini hari Khamis, malam Jumaat. Malam yang terbaik untuk kita berdoa dan semoga setiap doa kita diterima oleh Allah SWT dan apa saja permohonan kita itu dimakbulkan, saudara. Awalan, saudara, saya menerima kiriman daripada sahabat kita, saudara Makbul, katanya, saudara, kita lupa mensyukuri setiap nikmat yang ada. Sebagaimana orang lain ingin memilikinya. Nikmat yang kita ada, saudara, kadang-kadang kita lupa nikmatnya. Sedangkan orang lain ingin memiliki nikmat yang kita ada, saudara. Sedangkan barang siapa yang tidak menyukuri yang sedikit, ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Artinya, saudara, kalau sedikit pun kita tak mampu bersyukur, apatah lagi kalau kita punya banyak nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT, pastinya kita tidak mampu untuk mensyukuri yang banyak. Dalam waktu yang sama, saudara, redha itu bukan berarti tiada tangisan. Kadang-kadang orang redha tu ada nangis, ada menangis, air mata saja. Tetapi ia adalah penerimaan tanpa persoalan terhadap apa yang Allah tentukan. Okey, saudara? Baik, malam ini tak ada e-commerce apa semua, saudara. Tapi saya tetap mengingatkan pimpinan negara di Anjung Kuasa Distrik Perdana, janganlah berbelanja wang negara tanpa had kerana kita khawatir dan bimbang. Seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh menuju ke muflisan, saudara. Pada teman-teman yang menyunting semula live saya malam ini, saya, tetamu saya, Saudara Hafiz, kita izinkan, saudara. Tetapi anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana sejujurnya, saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan sebelum anda masukkan dalam mana-mana channel, saudara. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik dan kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu prinsip bila saudara menonton saya punya pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Dan seandainya anda tak bersetuju, tak ada masalah bagi saya, tetamu saya pun tak ada masalah. Kalau hantar kiriman, boleh. Gunakanlah bahasa yang baik sebab kita mewarisi warga bangsa yang kekal mengekalkan tradisi ataupun budaya kita yang mengamalkan budaya sopan dan santun. Kalau saudara nak hantar kiriman, gunakanlah bahasa yang baik sebab mereka yang menggunakan bahasa-bahasa yang celupar, minta maaf, saya tak mampu untuk melayannya. Dan saudara, bila kita ada masalah, kena ingat, pegangan kita adalah kita santuni setiap persoalan secara harmonis. Bersama dengan saya pada malam ini adalah saudara Hafiz. Apa khabar, Hafiz? Katanya tertinggal kapal terbang dia, Hafiz. Ya, Tok. Itu pertama kali dalam sejarah hidup. Kan? Sebab penat sangat, Tok. Penat. Berkempen, lepas tu semalam saya balik ke Semenanjung sekejap.
Jenguk orang rumah. Jenguk anak-anak. Oi. Jenguk anak, lepas tu ada kerja-kerja, ada meeting, lepas tu Ya. kita live pula malam dan sebagainya. Ya, ya. Jadi sampai rumah pun pukul pagi. Pukul 6 dah nak ada dekat airport. Ya. Jadi terbabas semua sekali. Tapi tak apalah, ada hikmah sebaliknya tu. Ya, ya, ya. Tapi Allah Sampai juga lah sampaikan saudara. juga saya ke Kota Kota Kinabalu. Balik tidur pun tidur 2 sejamnya tidur kat rumah. Saudara, perjuangan itu Ya. menuntut kita pengorbanan. Betul. Dan bersama-sama dengan saya malam ini adalah sahabat kita tak kurang hebatnya Fiz. Ya. Iaitu Datuk Datuk Seri Haji Jenar. Ya. Jenar Lamjah. Tapi sebenarnya kalau di Semenanjung Haji Zainal lah saudara. Ya. Beliau adalah merupakan aktivis yang cukup proflik antara orang yang juga terlibat dalam penubuhan UMNO di Sabah ini saudara, yang bermula di Datu zaman era Tun Mustafa, kekal sebagai warga UMNO hingga saat ini, memegang jawatan. Masa waktu itu tak boleh aktivis. Datuk Jenar ni Datuk Seri dia tak boleh aktif waktu itu kerana memegang jawatan, dan jawatan terakhir dalam kerajaan adalah sebagai pengurus besar syarikat perumahan negeri Sabah. Artinya di seluruh perumahan dibangunkan di Sabah oleh kerajaan negeri Sabah ini berada di tangan beliau. Apa khabar, Dok? Alhamdulillah. Datuk Seri nampak bercahaya, Datuk, ya. InsyaAllah. Boleh sepatah dua kata, Datuk, pada pelanggan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Datuk, malam ini saya sangat berterima kasih walaupun pertemuan kita ini adalah pertemuan yang singkat dan indah hasilnya. Tapi itulah sebenarnya perjuangan kita, insyaAllah. Jadi saya sebelum kita memula, saya fikir saya nak ajak Datuk dan juga penonton untuk berselawat sedikit lah. Ya, silakan. Jadi kita hadiahkan selawat ini kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga baginda, para sahabatnya, rekan kaum muslimin dan muslimat, di mana saja mereka berada yang mendengar program Datuk ini. Memang program yang saya selalu tengok. Terima kasih. Tapi hari ini sudah berjumpa dengan orang ini. Silakan nak selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya banyak orang tidak tahu saudara bahawa Datuk Zainal ni juga adalah aktivis agama Islam, dulu dipanggil apa ini? Usia. Datuk adalah merupakan antara pimpinan dalam usia sebagai majlis tinggi, ya. Banyak pengalaman Datuk. Ya. Kita nak mulakan pencerahan kita malam ini tu, iaitu bagaimana UMNO berada di Sabah ni tu. Sebelum kita menyingkap lagi sejarah-sejarah waktu perjuangan kemerdekaan Sabah dan sebagainya. Silakan. Dia sebenarnya UMNO ni UMNO adalah sebuah pertubuhan politik orang-orang Melayu yang ditubuhkan pada tahun 1946. 46, ya. Dia bermula di Johor, ya. Jadi di Johor, dan dari segi sejarah perjuangan UMNO, bagaimana UMNO sebagai sebuah parti politik yang telah memberi nafas baru untuk kemerdekaan dan untuk kemerdekaan orang-orang Melayu pada ketika itu. Walaupun UMNO telah menghadapi berbagai sejarah, rentangan, tetapi rencam. Tapi UMNO tetap juga sampai pada hari ini. Jadi parti politik UMNO ini bermula di Sabah pada tahun 1991. 1991. Dia pada ketika itu ialah dalam pemerintahan Parti Bersatu Sabah, atau yang dikatakan PBS lah. So pada masa itu diketuai oleh Ketua Menteri yang amat berhormat Joseph Pairing Ketingan. So apabila berjaya tumbang, ditumbangkan oleh Pairing Ketingan, maka bermula ialah episod pemerintahan kerajaan PBS. So oleh sebab pada ketika itu keadaan politik orang-orang Islam sudah tidak begitu stabil, ya. Jadi sudah tentu kita sebagai umat Islam di Malaysia ini, di mana saja berada, sudah tentu kita akan memikirkan keluarga kita sebagai umat Islam. That we thinking that sebab Allah memberikan kita panduan supaya kita sebagai umat Islam jangan kita bicara berai. So whatever
Artinya kita mesti membantu antara sesama Islam dalam perjuangan kita sebagai umat Islam. Jadi oleh sebab itu pada tahun 1991 gerakan untuk menubuhkan UMNO ini di Sabah telah dimulakan oleh beberapa kumpulan, termasuklah Tun Mustafa, kemudian tu Karim, bukan Karimnya Karim Ghani. Karim Ghani, Di antaranya ada tokoh-tokoh, dan juga ada orang satu dia. So ini Ayaram. Jadi kenapa kita orang-orang Sabah ataupun orang-orang Islam Sabah, UMNO itu harus datang ke Sabah karena pada ketika itu suasana politik yang menghendaki kita sebagai umat Islam bersatu dan menumbuhkan satu wadah perjuangan yang berasaskan Islam. Nah, jadi pada ketika itu pun memang Sabah sudah pun mempunyai agama Islam sebagai agama resminya. Jadi oleh sebab itu fokus kita bahwa agama Islam memainkan peranan penting dalam politik negeri Sabah. Right from independence. Kalau kita baca sejarah segi Sabah jauh ke belakang. Sila. Kalau kita baca sejarah jauh ke belakang, Sabah sebagian daripada teritori Brunei pada ketika itu, dan apabila British datang tahun 1881 untuk menjajah negeri Sabah. Saya masih ingat lagi bahwa pada ketika itu orang-orang kita memanglah taipei. Tentu tidaklah senang sebab di mereka sudah ada mempunyai pemerintahan di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei. Jadi oleh sebab itu ramai di antara apabila orang-orang British ini datang dan menduduki Sabah tahun 1881 itu, jadi gerakan-gerakan nasionalisme pada orang-orang Islam itu sendiri diketuai oleh ini Kesultanan Brunei ini, dan termasuklah orang-orang Bajo ini sebagai panglima mereka. Sebab antaranya Mak Saleh, Paduka Mak Saleh. Panglima Mak Saleh. Jadi bermula itu sampailah hari ini. Artinya perjuangan umat Islam di Sabah adalah perjuangan yang dari bermulanya ke zaman Kesultanan Brunei Darussalam, sampailah ke hari inilah. Terbentuknya Malaysia. Terbentuknya Malaysia tahun 63. Dan kehadiran UMNO bermula di kawasan Datuk. Iya, bermula di Usukan, Kota Belud. Kota Belud. Jadi Datuk Tun Mustafa telah bertanding. Itu permulaannya ya? Yes. So the birthplace of UMNO di Usukan. Kelahiran UMNO di Sabah ini adalah bermula di Usukan. Dalam daerah Kota Belud. Daerah Kota Belud. Yang tempat sekarang ini yang bertandingnya adalah Datuk Sri Saleh. Panglima Saleh. Saya mantan Ketua Menteri masa musim penggiliran. Beliau juga pernah menjadi Menteri Penerangan. Menteri Komunikasi. Nak tanya, Fiz. Berdasarkan apa yang Datuk cerita tentang sejarah tadi tu. Sejarah UMNO ni kan. Maksudnya waktu dan ketika itu UMNO masuk ke Sabah ni bukan sehendak rakyat Sabah, tapi ditubuhkan, maksudnya masuk ke Sabah ni atas orang kata kapasiti keperluan ketika itu. Boleh Datuk terangkan? Dia bagi pandangan saya dia dua lah. Artinya keperluan dan juga kemauan orang-orang Islam Sabah. Sebab UMNO ini adalah terdiri daripada keahliannya 95% adalah ahli-ahli yang beragama Islam. Sebab apabila Sabah menukar perlembagaan UMNO Sabah, membolehkan orang-orang bukan Islam join UMNO. Malah ada salah seorang calon pemimpinannya Otigani ya, Pak. Otigani, Amros Satilat. Jadi dalam hal yang demikian UMNO datang, saya pikir ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktunya lah. Pada waktunya, kehendak Allah Taala. Sebab tiada satu pun yang benda dalam dunia ini yang tidak akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So whatever happen, the fate of UMNO in Sabah memang sudah dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Datuk dapat hidup ataupun menghayati perjuangan sebelum UMNO hadir sini, waktu pentadbiran Sabah ini di bawah Tun Mustafa. Cara Datuk bercakap pun saya nampak begitulah Tun Mustafa begitu berjasa kepada Sabah. Datuk juga lah antara produk yang dihasilkan oleh Tun Mustafa yang dihantar untuk belajar, kerana waktu itu saya yakin almarhum Tun Mustafa merasakan bahawa warga Sabah ini hanya perlu diberi pendidikan
untuk merubah ekonomi, kehidupan rakyat Sabah ini. Macam mana bagi pandangan dia? Ya, pada ketika itu pada tahun 1968 apabila Sabah sudah masuk Malaysia. Jadi para pemimpin lah sama ada di peringkat federal ataupun state memikirkan bahwa memang perlu satu program integrasi nasional untuk menjalinkan hubungan kemesraan di antara orang Semenanjung dan dengan Sabah. So the best way is antar ini the young ambassador. Young ambassador. Itu adalah antara young guy ambassador yang pertama. I'm the first. The first. Young ambassador. Ke Semenanjung. Ke Semenanjung di sekolah Kapar Baba pada ketika itu umur saya 11 tahun. Oh, usia 11 tahun. Years old. So jadi saya adalah merupakan produk yang pertama 68 dan selama 114 orang student termasuk ex Datuk Dr. Yusuf Yaakob. Itu adalah produk Yayasan Sabah. Yayasan Sabah. So alhamdulillah produk Yayasan Sabah ini telah menjadi perintis kepada kemajuan integrasi di antara Semenanjung dan dengan Sabah. Dan ada yang telah kawin lah. Kawin dengan orang Semenanjung. Kawin dengan orang Semenanjung. So jadi proses integrasi itu bukan berlaku di kalangan to the education, tetapi juga berlaku dengan adanya proses perkawinan lah. So jadi saya pikir program itu adalah program yang sangat bijak, sukses. Dan selepas itu ramailah anak-anak Sabah di antara ke Semenanjung untuk mengikuti program-program integrasi ini. Dan saya juga melihat bahawa begitu jauh pandangan almarhum Tun Mustapha untuk melihat rakyatnya, khususnya Sabah ini memiliki pengetahuan, pendidikan. Itu yang paling penting. Sehingga sekarang ini alhamdulillah di Sabah juga sudah ada universiti. Itulah pada awalnya itu memang itu tujuan negeri Sabah, pemimpin Sabah supaya mengantar anak-anak orang-orang Sabah ini ke Semenanjung supaya mereka boleh berhubung, mengetahui istri budaya. So ini adalah dua daerah yang jauh sekali. Tetapi apa yang menyebabkan Malaysia itu tertumbuh? Karena kehendak itu adalah sebagian daripada Allah sudah plan. Malaysia akan wujud sebuah negara. Jadi saya pikir kita sebagai rakyat Malaysia harus bersyukur karena kita di dalam satu negara yang mempunyai kepimpinan baik dan kita mempunyai tokoh-tokoh yang boleh memberikan kemajuan kepada Malaysia lah. Dan sekejap saya juga dipahamkan bahawa hasil daripada pekerjaan Yayasan Sabah itu Datuk sampai boleh belajar sampai ke Amerika. Ya, selepas menamatkan pelajaran di tingkatan 5, jadi saya sangat giat lah. Saya giat dalam sukan di Untuk main apa, Dok? Semua. Bola sepak, badminton, talent time. Semua ya? Semua. Talent time oh? Talent time. Apa suka menyanyi ya? Iya, apa semua. Saya ketua murid agung. Saya ketua murid agung di sekolah Kapar Bawah. I'm the head. I'm the head boy. Jadi artinya kalau saya boleh dilantik di tempat lain, bukan tempat tanah tempat darah saya, tetapi mereka percaya. Begitu juga di sini lah. Akhirnya politik itu di mana-mana saja. Betul. Parti politik itu tak kira lah. Because we in Malaysia we have a democratic countries. Ini sedikit latar belakang dengan Datuk. Jadi selepas itu saya pergi ke Amerika. Saya adalah produk sekolah Melayu. Dan saya tidak boleh bercakap bahasa Inggris. But alhamdulillah within 3 months I can speak English. Alhamdulillah. Like American. Brilliant. Tidak juga, tetapi setiap hari lah kena tengok TV, belajar apa semua kan. So saya belajar apa dalam bidang apa, Dok? Di sana high school lah. Di Amerika. Senior high school. In America, US. Ya, senior high school. Di mana itu? Di LaGrange, Illinois. LaGrange, Illinois. Chicago. About 30 kilometer daripada bandara Chicago. So jadi dia ni ada Springfield dan saya telah melawat di Amerika 40 buah negeri. 40 negeri ya. Daripada Wyoming, Nebraska, South Dakota. Nebraska sejuk tu. Michigan, you know. Nebraska tu sejuk tu kasa itu. South Dakota. Baik. Sekejap Sekejap nanti saya bagi peluang kepada Hafiz Duk tanya ni, banyak benda nak tanya kepada Datuk. Cuma jawatan Datuk tertinggi adalah sebagai pengurus besar syarikat perumahan Negeri Sabah. Kerajaan GLC lah ya. Lembaga Pembangunan Perumahan. Berapa banyak rumah baru dibangun tu, Dok?
pada ketika saya selama 10 tahun di situ. Ya. Jadi 10 tahun lebih kurang 200.000 rumah. 200.000 rumah ya. Dia ada Taman Bukit Sepangga. Tapi waktu itu tak ada fikir untuk mau sakau tu ya. Oh, tak boleh. Bukan, kalau orang kata itu lembaga perumahan, itu adalah lubuk emas. Itu lubuk emas ya. Tapi you can have many houses. Betul. Tetapi saya pikir saya hanya sebuah rumah saja. Ya, itu ada cuma satu rumah dan satu isteri. Nah, ini is important sebab kenapa? Yeah. Sebab menggambarkan bahawa pimpinan yang dihadirkan oleh Tun Mustafah tidak melihat untuk kepentingan diri. Sebab politik sekarang ini sudah pun mula menjalan macam-macam, orang melihat bahawa politik itu sebagai satu ladang untuk mereka menuai kekayaan. Sebab itu nampak gayanya. Saya tidak mau mengatakan apa-apa Datuk, cuma minta pandangan Datuk. Hari ini kalau dilihat pilihan raya di Sabah, saya rasa inilah negeri yang terbesar, yang terhebat, yang mencipta sejarah. Apabila calon yang bertanding kali ini seramai 592 orang. Dan juga 23 buah parti. Pandangan Datuk? Ini sebenarnya Sabah dia colourful parti. Tetapi kalau saya simpulkan, parti politik di Sabah dia hanya dua saja bentuknya. Yang pertama sekali ialah based on race and religions lah. Yang keduanya ialah material party. Jadi kedua-dua konsep political party ini berbeza. Dan ramai orang yang mungkin dengan adanya pemikiran baru apa semua, dan diorang mulai memikirkan. Tetapi pada pandangan saya lah, ini parti-parti politik yang baru ini, dia kena membina nama. They will take some time to organizing. Parti yang berbilang kaum seperti Berjaya, this is the first. Itu adalah parti yang pertama sekali yang cuba untuk mengemukakan konsep multiracial party seperti yang dibuat oleh Datuk Onn Jaafar. Ada negara, parti negara. Parti negara. Tetapi waktu itu Tun Mustafah sudah ada USNO. Yes. Tapi Berjaya hanya sustain selama 9 tahun. 9 tahun. Dua penggal. Ya, sebab dalam apapun teori politiknya, kalau kita tengok itu parti yang berbilang kaum dia very adalah sangat sukar untuk sustain jangka masa panjang. Untuk dari segi politik Malaysia sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini dia hanya bergantung kepada personality trait. Ini parti-parti politik sini. Dulu Tun Mustafah misalnya, ataupun kemudian itu David Sosip Pairan Ketinggan. Kemudian itu semua pemimpin. Tapi apabila mereka ini telah kecundang ataupun kalah dalam pilihan raya, and the party will be rolled out. But yang sustain UMNO. Apa yang nak tanya, Ben? Tok, sebelum saya tanya soalan PRN ni, saya nak minta penjelasan sikit ataupun pandangan Datuk sikit lah. Sebab soalan ni berkait dengan PRN juga. Minta pandangan Datuk sedikit, waktu UMNO masuk ke Sabah ni, bagaimana penerimaan orang Sabah waktu tu? Well, bagi orang Islam lah. Bagi orang Islam adalah mereka mengalung-alungkan kedatangan. Jangan lupa Hafiz, Islam Muslim di Sabah ni 70%. So Islam 70%. Jadi artinya rakyat. Bukan dari kalau ikut segi kaum Melayu bukan majoriti lah kan. Dia sebenarnya kalau Sabah ini rumpun Melayu. Tetapi orang Sabah ini enggak bisa ingat itu rumpun Melayu. Kalau kita ingat sejarah dari saudara Nusantara, kita adalah rumpun Melayu. Apa Kelego? Kelego. Jadi itu bukan soalnya. Cuba kita memisahkan lah kaum-kaum itu dan bahasa-bahasa yang berbeza. Tetapi dari segi saya pikir pada ketika UMNO datang ada sangat dialu-alukan oleh orang-orang Islam. Kerana ini adalah umbrella yang besar. Tun Mustafah selalu sebut dia kapal besar. Kenapa kita harus ada kapal kecil? Kita mesti membina sebuah kapal besar. Jadi UMNO telah dijadikan sebagai satu ikon dalam perjuangan orang-orang di Sabah pada ketika itu. Dan itulah sebabnya UMNO telah berjaya membentuk kerajaan. Okey, Tok. Soalan susulan daripada soalan tadi itu. Hari ni bila sibuk kita dalam kempen pilihan raya ni kan, jadi adalah banyak parti yang mainkan sentimen bahawa Sabah for Sabahan, menolak parti Melaya dan sebagainya. Walhal yang bertanding dalam PRN kali ini
kalau kita tolak tepi semua parti pun, semua yang bertanding tu semua orang Sabah pun. Ya, Sabahan. Semua Sabahan pun. Kan? Jadi macam mana pandangan untuk? Saya sebenarnya tidak ada masalah. Sebab Malaysia negara demokrasi. Betul. Everybody can come and go, buat dia orang punya apa ni, dari sama ada dalam parti politik, bisnes apa semua. Itu tak ada masalah. Yang penting ialah kita ada jagakan perpaduan, dan perpaduan mesti prop justice. There's no perpaduan kalau tak justice. Betul. Betul tak? Jadi whatever you say, apa saja kriteria perpaduan itu, kalau tidak justice, saya pikir tidak akan berjadi. So pada saya, soalnya parti politik di luar atau tidak itu adalah perkara yang kedua. Perkara yang pertama sekali, negara kita sebuah negara demokrasi, dan everybody have the rights to do whatever they want. Betul. Even orang Sarawak pun datang ke Sabah. We did the law lah. Orang Sarawak datang ke Sabah cari kehidupan, dan orang Sabah juga pergi Semenanjung, juga mencari kehidupan. So why should we have this apa nama kita begitu? Perasaan parokial, terlalu tebal parokial. Sehingga ini boleh menimbulkan masalah dari segi perpaduan kaum. Betul. Tapi naratif yang dia mainkan tu, adakah benda tu boleh jejas pengundi untuk undi Barisan Nasional tu? I don't think so. Okay. Saya tak fikir. Baik, saya nak tanya kepada Dato'. Dalam keadaan begitu, UMNO Barisan Nasional berjaya atas bersama-sama dengan Tun Mustapha, pimpinan UMNO waktu itu, dan kita membentuk kerajaan. Akhirnya tiba-tiba kita mengalami gerhana politik, ya. Dan tahun 2018 bawalah pada 2022 UMNO dalam keadaan yang tidak dapat membentuk kerajaan. Walaupun pada pilihan raya yang lepas patutnya kita boleh membentuk kerajaan, tapi ada berlaku pengkhianatan. Boleh Dato' jelaskan tentang elemen pengkhianatan sebelum kita nak bercakap, sebab Sabah juga terkenal dengan lompat kijang, lompat katak dan sebagainya. Sila Dato'. Ini politik ini saya pikir ada kaitan dengan jiwa kita lah. Jiwa kita ini, dia selalunya hati manusia ini, kalau Allah Subhanahu Wa Taala katakan, berbolak-balik lah. So kadang-kadang manusia itu melihat satu benda itu persepsi jangka pendek, bukan jangka pandang. Apabila mereka melihat jangka pendek itu, bermakna mereka akan buat keputusan yang berbeza. Tapi dari segi politik, perjuangan politik, saya pikir bukan boleh kita begitu saja. Dan sekiranya kita percaya kepada perjuangan sesebuah parti politik yang ada kaitan dengan jiwa kita, dengan terutama macam UMNO, dia konsepnya ialah menekankan Islam. Because Islam, whatever we do is a din. Dia adalah din, dia way of life. Dan kita tak boleh pisahkan politik dengan agama. Memisahkan politik dan agama itu sudah terlari daripada kita punya kita punya iman, akidah kita. Jadi kalau kita pisahkan politik dan juga agama, seperti dalam parti Political Party, itu sudah lari daripada the prinsip orang Islam menyertai politik. Because politik siasa kan. Rasulullah sendiri pun, dia memainkan peranan dalam politik. Dan tidak memisahkan agama itu. Tetapi yang bahayanya apabila politik itu memisahkan agama. Dan agama pula dipacu pula. That's why apabila mereka memisahkan daripada agama, keputusannya berbeza. Keputusan di tangan manusia itu sendiri. Dia tidak ada neraca keputusannya berdasarkan kepada apa yang Allah bagi. Ataupun Subhanahu Wa Taala terangkan dalam kita punya kitab, Al-Quran lah kalau Islam. Kan? Jadi oleh sebab itu saya pikir dalam politik lah, kita harus melihat apa perjuangan kita. That's why dalam parti politik kita mesti lihat dari segi perlembagaan parti. Masing-masing perlembagaan parti. Itu sebab itu ada asas perjuangan parti. Kan? Dasar perjuangan parti. Dalam UMNO ada dalam politika Islam sebagai perkara tiga. Sebagai asas untuk perjuangannya. Dan nilai-nilai Islam itu harus diterapkan dalam pemikiran orang-orang Melayu, orang Islam kita. Masalahnya ini ada, ini tak ada. So you must have this. You can only this here. Saja kita mesti ada soul, kalbu kita. Jadi artinya dari segi perjuangan itu, kenapa mesti UMNO terus menerus? Sebab UMNO is lead to jannah. Ada? Yang lead to jannah.
They talk about Islam, talk about dunia dan akhirat, Pak. Tapi orang menuduh UMNO itu dunia dan akhirat. Tapi ada orang pula menuduh whatever they do, katakanlah rasuah ke apa itu adalah perbuatan mereka. Ya, ya. Itu tidak dapat disangkal. Cuma ini harus dikawal lah. Dari segi peraturan apa-apa semua kan. So saya pikir sangat penting. Saya tertarik dengan kenyataan Bung Mokhtar sebagai Ketua Perhubungan UMNO Sabah. Nah, Sabah ni ada otonomi. UMNO Sabah ada otonomi. Dia terpulanglah pada dia. Kita di Semenanjung hanya sekadar memberi pandangan, nasihat, bukan mentadbir. Pentadbiran UMNO di Sabah ini ditadbir oleh UMNO Sabah yang mempunyai otonomi. Kan? Situ keputusan Majlis Tinggi UMNO, keputusan perlembagaan kita pun begitu. Dan saya tertarik hati dengan kenyataan Bung Mokhtar bila menyatakan bahawa UMNO ini ibarat kapal. Bila kita dilanda oleh masalah pilihan raya yang lalu, dia menyatakan bahawa tak perlu kita lari. Sebab itu beliau bersama dengan Datuk Ayub Khan, tak salah. Beberapa orang pemimpin di Sabah ini, mereka kekal berada dalam UMNO. Kerana katanya bahawa UMNO bukan tenggelam, hanya sekadar berada di pelabuhan. Pandangan Datuk macam mana? Selagi parti itu berasaskan Islam, they will not collapse. Ya. Sama ada UMNO itu mempunyai, UMNO Sabah mempunyai mempunyai kuasa mutlak dari segi memimpin negeri Sabah ini. Itu bukan perkara yang sangat penting. Yang penting sekali UMNO ada umbrella. Kita ada presiden. Nah, walaupun you sebagai ketua perhubungan UMNO, tetapi segala mengenai dengan parti is to refer to the headquarters. Walaupun kita mempunyai kuasa mutlak dari segi takbirkan negeri, tapi asasnya Majlis Tinggi. Mesti ada Majlis Tinggi. Everything must be through Majlis Tinggi. That is the concept of political parties. You cannot run away. Seolah-olah apa saja yang you nak buat kat sini itu suka hati you. Oh, tak boleh. Tak boleh lah. Jadi artinya kita ada sistem dalam political parties. Rules. Ada rules and regulations. Apa yang nak tanya tu? Tadi Datuk punya kenyataan tu saya ulang balik. Datuk kata selagi sebuah parti itu ada isu agama dia takkan collapse. So macam mana minta pandangan Datuk dengan PAS ni? Saya kata PAS ini pun begitu juga. Tetapi di Sabah mungkin dia perlukan charismatic leaders lah. Tapi tu baru-baru ni adalah pemimpin dia keluar kenyataan, saya tak nak sebut nama lah. Dia kata kalau dia menang di Sabah ni, pihak ni dia akan memajukan negeri Sabah dan sebagainya. Walhal dia bertanding satu kursi tu. So dia komen. Saya pikir mungkin dalam perkara yang dia mampulah. Dia mungkin ada perkara-perkara yang dia mampu. Tetapi parti-parti seperti UMNO pun boleh juga lead you to Jannah. Apa yang penting saya pikir kan, orang Sabah ini sebenarnya dari segi kajian ada tu, yang baca Al-Quran 5% saja. Seluruh Malaysia. Bayangkan 28 ribu orang. 28 juta orang Islam di Malaysia, roughly about 5% only baca Quran setiap hari. What about the rest? Quran mesti dibaca, mesti dipelajari. So itu kebanyakan di Quran itu letak di atas almari saja. Saya pikir UMNO harus mengambil peranan penting. Bahwa at the end of the story, kalau memerintah, at the end of the story, all the Muslim can read Al-Quran. Because itu untuk kita dalam kubur, dalam barzah. Jadi sebab itu saya ingat UMNO sudah mewujudkan Dewan Ulama'nya. Jadi artinya UMNO sudah ada sebenarnya. Cuma gerakan itu harus dipertingkatkan. Sebab pada saya, kalau UMNO mau menang, agama mesti satu perkara yang sangat penting. It's a focus. Dalam sejarah negeri Sabah, orang Islam menjadi sangat penting dalam politik. Sebab itu saya melihat bagaimana Presiden UMNO begitu giat untuk mempertingkatkan UPAS. Apabila contohnya macam di Pahang, di bawah kepimpinan Datuk Seri Wan Rosdi, kita berjaya melahirkan 200,000 anak-anak kecil, yang hafal Al-Quran. Malahan Presiden UMNO juga sendiri mempunyai pusat tahfiznya macam di Melaka itu
apa ni Fiz? Ini Imtiaz. Imtiaz. Imtiaz punya apa Yayasan Al-Falah. Saya nampak beberapa Presiden UMNO memang ke arah itu. Saya betul. Saya pikir orang Islam di Sabah yang ada dalam political mesti harus kembali kepada agama. Sebagai agama itu sebagai satu pegangan. Because you are the khalifah. Yeah. So when you say about khalifah dalam Islam, then you must be very good dalam mentadbir according to the Muslim way of administration. Ya, artinya Datuk mengharapkan supaya Presiden UMNO juga cuba mewujudkan hufaz Al-Quran di Sabah lah. Kalau boleh. Ya. Sebab kita ada satu program sebenarnya Datuk. Kita ada program di Kota Belud ini. Saya sudah bercakap dengan yang berhormat Datuk Saleh. Ya. Kita akan mewujudkan satu smart city. Okey. Smart city ini ialah kita nak menjadikan Nusukan ataupun Kota Belud itu sebagai the integral part of the Islam reform. Konsep Kota Madani. Kota Madani. Ya. Jadi di situ akan bermula. Ya. Saya bercita-cita bersama dengan Datuk Saleh lah. Ya. Kita bercita-cita kalau diusulkan nak jadikan dia sebagai supaya the replika of Masjidil Haram tu can bring to akan dibawa ke Kota Belud untuk gerakan Islam di Nusantara. Kenapa Datuk memilih usukan? Ya, because it's the first UMNO. UMNO adalah bertapak di sana. Mesti ada rasa terima kasih pada mereka. Ya. Kalau kita boleh bawa itu replika seperti Tunku Razali bawa di Gua Musang. Gua Musang, betul. Datuk dah pergi masjid tu? Sudah pergi. Alhamdulillah. Dan saya pikir ini adalah boleh baik untuk orang-orang Islam. Di situ nanti akan adanya sekolah tahfiz antarabangsa. Ya. Di situ adalah modern city. Harus melahirkan banyak hufaz di situ juga. Jadi artinya dia jadi hub pembangunan madani. Ya. Sebab dia Kota Belud ini is a gateway lah tu. Antara Kudat pergi ke Pitas, Kota Merudu terus ke Pantai Timur. Dan pergi ke it's a gateway. Gateway in Sabah. Yes, gateway in Sabah. Nah, Datuk bercakap soal ini agak menarik. Tadi pun Datuk melontar pada fikiran saya. Cuma saya terfikir bila Datuk tak bertanding macam mana mau menghasilkan? Saya bantu. My duty is to bantu to develop. Ya, Datuk sudah ada satu perjanjian bersama dengan calon di usukan. Ya. Kemudian kalau di Kota Belud kalau hub education kita boleh tubuhkan universiti. Ya. Ya, kita ada kalau di Kota Belud ini kita ada Institut Pertanian. Itu kita boleh convert kepada Universiti Pertanian. Universiti Putra. Fakulti. Kota Belud Jelapang Padi. Kota Belud Jelapang Padi ya? Kota Belud adalah sebuah daerah yang telah dijadikan Jelapang Padi. Dan kita mesti menyediakan tenaga mahir. Ya. Untuk mewujudkan suasana itu. Dan oleh sebab itulah dia boleh dijadikan sebagai sebagai universiti. Kalau Datuk cakap Kota Belud Jelapang Padi, waktu yang sama saya mendengar kenyataan daripada Datuk Saleh, iaitu calon di usukan ya. Beliau juga mau menjadikan Kota Belud itu sebagai satu pelabuhan. Pelabuhan ini memang sudah ada pada zaman berjaya. Tetapi pelabuhan ini kita harus menyediakan prasarana pembangunan. Ya. Untuk sustain itu pelabuhan, mesti ada prasarana pembangunan. Sebab nanti kalau barang daripada Port Klang pergi ke Kota Belud, sedangkan keperluannya kat sini, Kota Kinabalu. Betul. Jadi kita mesti menyediakan prasarana untuk itu. Mana barang-barang yang pergi ke ke daerah di Kota Merudu itu harus melalui usukan. Usukan ya. The port of usukan ini boleh kita buat sebagai satu limbungan kapal lah. Boleh juga digunakan limbungan kapal. Tempat kapal-kapal berlabuh. So di situ strategic place. Saya tak pernah sampai lagi ke usukan. Saya ingat merasa dengan pergi sana nanti. Cantik ya. So jadi Kota Belud sudah ada Pen Borneo. Dan sudah tentu pembangunan itu boleh dibuat di sana. Jadi satu lagi saya tengok Sabah. Oleh sebab kalau Datuk ingat, mungkin tahu ini Kem Tentera Sorop. Kem Tentera Sorop ini. Kem Tentera Sorop ini yang first di Sabah tu. Ada infanteri keraba berlima ke begitu. Dia lebih kurang ada 4,000 tanah kat situ. Ini tempat latihan tentera, Sorop namanya.
Itu zaman sebelum merdeka, merdeka sudah ada kat situ. Sudah ada di situ. Lebih lama daripada Lokawi. Ya. Lokawi. Lokawi ya. Jadi saya pikir oleh sebab itu sudah ada fasiliti, Kota Belud juga boleh menghubungkan maktab tentera di Raja Malaysia yang kedua. Iya. Dekat Sungai Besi. Betul. Betul. Untuk Sabah dan untuk Sabah. Untuk Borneo lah. Untuk Borneo. Ya. Ya, because sudah ada fasiliti. Ya. Berapa fasiliti tentera sudah ada kat sana? You have all the things. Ya. Why don't you set up satu maktab tentera di Raja? Jadi Datuk punya ideanya, pemikirannya terlalu besar saya lihat. Dan saya nampak Datuk begitu mengharapkan agar Datuk Saleh Said Qurak ini dapat berjaya menjadi usukan, menjadi calon menang di usukan. Kerana banyak program-program dan Datuk mengharapkan supaya warga Islam di seluruh negara kita ini mendoakan kejayaan beliau. Betul. Supaya Datuk Saleh dapat mencetuskan program-program pembangunan. Datuk nak menjadikan sebagai kota madani. Di usukan. Di usukan. Kenapa? Apa nama asal usukan tu? Usukan ini tempat ni macam usukan ini tempat masuk. Ya, sejarah. Ini sungai kan. Jadi Tempasuk tu mula-mula British datang di Sungai Tempasuk. Tempasuk? Ya. Pada masa ketika itu pemerintah pada ketika itu arwah nenek saya lah Datuk Temenggung ya. Datuk Temenggung ini. Oh, nenek Datuk Temenggung. Datuk Temenggung daripada orang bergelar juga ini ya. Jadi ini ada generasi kami lah. Generasi orang-orang daripada daripada Brunei Darussalam di mana pada ketika itu. Dan satu lagi perkara yang saya pikir oleh sebab Kota Belud ini dikenali sebagai salah satu daerah termiskin lah. Jadi kenapa jadi begitu? Bagaimana cara kita boleh perbelanjaan warga tu boleh diturunkan. Saya melihat Datuk cakap tadi bahawa Kota Belud daerah termiskin, sedangkan kalau ikut sejarahnya di Kota Belud itulah lahirnya Ketua Menteri Pencipta Kemerdekaan Tun Mustafah. Juga mungkin pada masa akan datang perlukan inilah. Kemudian Datuk Saleh Said Qurak juga adalah Ketua Menteri Pengiliran. Tapi artinya pemimpin di Kota Belud tidak mementingkan diri untuk kawasannya saja. Dia fikir the whole of Sabah. The whole Sabah. Bukan melihat dari segi aspek hanya untuk Kota Belud. Saya tertarik kan. Di Amerika, you had a free first service. Bus sekolah. Free bus sekolah. Free bus sekolah. So saya pikir boleh dilakukan. Kita boleh bermula di usukan. Di usukan ya. Ya, saya usukan ya. Itu kampung saya. Baik Datuk. Kita bermula dia. You see if you have 1,000 ringgit your pendapatan. But I give you 500 ringgit. Anak you pergi sekolah 5 orang free of service. Surely you can sustain your $1,000 inside your pocket. Begitu sekarang macam sekarang ni kerajaan memberi RM150 pembelian apa semua satu orang. Jadi nak bagi free saja si bos. We start in usukan, daripada mana dapat duit itu Allah boleh bagi. Orang kita tanya di mana dapat duit. Saya kata you have wakaf program. You can have the wakaf program. A lot of people, a lot of orang Islam yang kaya yang boleh bantu. Why not dibantu orang-orang Islam? Sabah ini negara kaya, negeri kaya Datuk. Tapi kenapa rakyat? Jadi artinya sekarang ini kita kena menggunakan segala kemahiran. Saya pernah menubuhkan sebuah sekolah, kolej sebuah kota. Di mana itu? Di Kota Kinabalu. Di Kota Kinabalu. Saya ada pengalaman menubuhkan sekolah. Saya adalah pengasas sarang burung Sabah. So I can keep the pengasas sarang burung apa itu? Sarang burung balik. Oh, sarang burung balik. Ya. Oh, Datuk adalah pengasasnya ya? Ya, pengasas. Datuk Seri pengasas. So jadi ini perkara dia boleh digunakan pakai untuk membajukan Sabah. You see Sabah mempunyai banyak hasil. For example macam sarang burung ini buah gemantung dan buah mengeluarkan banyak. Betul. Tapi tidak ada local industry. Industri hiliran. Industri hiliran ya. Saya melihat bahawa sarang burung ini mahal tu. 5,000 1 kilo. 5,000 1 kilo ya. Outside is 25,000. Betul. So if everybody rakyat Sabah punya satu sarang burung di semua daerah, only one, dia tak perlu pergi minta bantuan dengan YB. Macam di Kelantan sekarang sudah emas. Sekarang ini orang semua sibuk menanam emas di Kelantan. Sekarang ini sampai ke toke-toke dulang. So jadi peluang itu sangat besar sebenarnya. Jadi diusulkan tu, I want to begin with the simple smart city. And
Bandar Bistari yang boleh menggerakkan ekonomi di sana. Okey, keyakinan Datuk daripada 73 kursi Dewan Undangan Negeri ini, UMNO bertanding, UMNO Barisan Nasional Persih 45 kursi. 45 kursi. Harapan dan impian Datuk macam mana? Saya pikir kalau sekiranya if you ingat ablu minallah, alhamdulillah, maybe you can win all the seats. But you must do that. Sebab kalau you tak campaign menggunakan ini neraca agama, saya pikir kalau you tolong agama Allah, insya-Allah Allah akan tolong you. Pasti. Saya pikir UMNO. Itu janji. UMNO adalah sebuah parti politik yang berasaskan ada agama. Perjuangan Islam. Perjuangan Islam, betul. Jadi kalau dia menolong ini benda, I'm sure Allah akan give you the bounty of love. Betul. Bagaimana pula dengan sekarang ini UMNO meletakkan calon yang dipertandingkan dengan jumlah calon-calon mudanya 80%. Sedangkan semalam semalam saya sempat berbual dengan ahli majlis tinggi UMNO. Kekhawatiran beliau, tapi beliau mengharapkan ini tak berlakulah. Sejak dulu-dulu dia kata bahawa Sabah ini banyak Santa Claus. Kan orang kaya-kaya banyak-banyak. Sebab itu ramai sangat bertanding. Jadi kadang-kadang mereka yang punya kemampuan dari segi wang itu yang boleh memberi keyakinan kepada pengundi. Sedangkan UMNO kalau meletakkan 80% anak muda mana macam mana lah 5 orang ketua pemuda yang bertanding itu doktor. Macam mana nak cari duit banyak-banyak, insinyur, accountant. Mereka bukan seorang usahawan yang punya kekayaan sebagaimana Santa Claus. Jadi Datuk fikir macam mana? Apakah akan berlaku perubahan sikap pengundi di Sabah ini? Itulah sebabnya dalam kempen politik ini harus kita lihat bahwa jangan kita melupakan Tuhan. Whatever you do. Jadi there's nothing impossible. Aku yakin. Aku yakin. Tiada yang mustahil bagi calon-calon ni walaupun mereka tidak ada keuangan. Because uang is not everything. It's not everything dan uang bukan punca untuk kita menang. Betul. Dalam sejarah umat Islam, harta bukan jadi punca, tapi perjuangan hati dan jiwa. Itu yang harus diterapkan. Jadi artinya kalau sekiranya UMNO mau berjaya, kalau berjaya semuanya itu, mereka menjadi khalifah di tempat itu. Mereka can lead sembahyang, they can lead dia orang boleh baca khutbah, dia orang boleh apa semua. Because itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu tuntutan. Jadi kalaulah seorang YB pun tidak boleh lead the salat, something wrong. Betul. Jadi artinya ini fokus kita. Fokus kita bukan fokus kita sebagai seorang Islam menidakkan orang lain Islam. Islam tidak. Kita nak menjaga umat Islam kita. Ini Hafiz adalah pimpinan usia. Kan? Dulu Datuk adalah merupakan majlis tinggi usia usia dipanggil sebagai apa? Saya Dewan Perdagangan Islam. Kita memulakan program Islam dengan zakat korporat. You see? Alhamdulillah. Bagi Jacob. Sebuah syarikat yang besar. Zakat korporat. Wakaf. Baik Datuk. Pilihan raya di Sabah 29 hari bulan ni. Lebih kurang 1.7 juta rakyat Sabah akan mengundi. Saya berkeyakinan bahawa calon muda itu tentulah mereka mampu menambah hati. InsyaAllah. Dan saya juga, Datuk mengatakan tadi, kalau aku yakin kita bahawa pengundi juga mau melakukan perubahan. Apakah rakyat Sabah sekarang sudah mula bersedia untuk berubah? Yes, dia mesti ada reform. Mesti ada reform. Dari reform, kalau situ di pentadbiran banyak isu-isu yang sekarang ni sedang berligar, termasuk isu rasuah, isu tak ada air, isu apa semua. Ini semuanya mengenai dengan pentadbiran. So in order pentadbiran, pengalaman saya, kalau kita nak lantik pegawai-pegawai kerajaan, mesti yang mahir. Kita tak boleh lantik berdasarkan kepada kesukaan kita ataupun kroni kita. Jadi kalau you lantik seseorang pegawai, bukan bidang dia, tentu tidak akan berjaya. Betul. Sebab pengalaman saya 38 tahun dalam kerajaan, dalam 12 berjabatan. Daripada saya pernah jadi Setiausaha Majlis Pembandaran.
Saya pernah bekerja sebagai di ministries. Ya. Jadi di GLC kerajaan. Ya. Saya mempunyai pengalaman. Jadi saya pikir harus kita menentukan bahwa pegawai-pegawai yang ada. That's why sangat penting nak lantik Setiausaha Kerajaan Negeri. Ya. He is the head of the government officers. of the government officers. Yeah. Because pegawai kerajaan adalah pelaksana. Betul. Kan? Pelaksana dan juga policy. Ya. Enggak ahli politik mungkin dia bagi tahu saja apa yang benda yang pembuat dasar kan. Undang-undang. Tetapi yang bekerja adalah pegawai kerajaan. Betul. Dan waktu saya dalam kerajaan sebagai Bagaimana Biro Pengendorong, salah satu aspek yang sangat saya tengok ialah kelematan menjalankan tugas resmi. Maksud itu? Lambat menjalankan tugas. Ya, ini yang proses permohonan tanah it could be take 25 years. Baru dapat itu gerak. Bayangkan. Ya. Bagaimana sistem itu boleh demikian? Jadi harusnya pegawai-pegawai kerajaan ini mesti kompetensi. And then mesti ada perasaan untuk berkhidmat pada. Itu yang ditekankan oleh Yang Amat Perdana Menteri, itu tata kelola. I think without tata kelola yang baik, sebab corruption itu satu jenayah. Ya. Jadi apabila kita jenayah, Allah suka ke jenayah. Allah benci. Tentu Allah tidak suka jenayah, dia benci. Ya. Jadi kita harus memperbaiki. Jadi artinya oleh sebab UMNO ni Datuk, ada asas Islam, dia harus perbaiki itu. Ya. Dia mesti clean up. Dan sekarang alhamdulillah UMNO sekarang ni pimpinan-pimpinan yang ada sekarang ni nampaknya alhamdulillah. Si wajah-wajah terpancar itu sudah pembersihan itu dilakukan oleh Yang Amat Berhormat betul, Presiden kita, Datuk Seri Zahid Hamidi. Zahid Hamidi dia ada roh Islam. Contohnya Tibet. Ya. You see how many thousand of Tibet? Ya. Bukankah lebih baik kalau Tibet itu juga at the end of the story bagi yang orang Islam boleh baca Al-Quran. Tak henti baca. Ya, Datuk Seri Presiden, kalau ini carangan daripada yang bahagia Datuk Seri Datuk Seri Jenar. Mohon supaya Tibet itu juga harus mempertingkatkan UFAS. Satu lagi. Ya. Di Sabah ada 74,000 kemas. Ya, kemas ya. Iaitu Tadika Kemas dan Tabika Kemas. Ya. Ini adalah generasi. Ya. You can just give the Quranic. Datuk Hanafiah. Datuk Hanafiah selaku Ketua Pengarah Kemas yang baru. So, kalau betul generasi Al-Quran. Ya. Kita nak nantikan generasi Al-Quran. Habis. Tok, masa pun tak berapa nak ada ni. Saya nak tanya satu soalan Datuk. Memandangkan negeri Sabah ni, the current government is GRS lah. Yes. So sebelum ni kita dah lihat kerajaan warisan, kita dah lihat kerajaan UMNO BN kan. Jadi saya nak minta pandangan Datuk, adakah ini antara faktor lah, adakah antara faktor rakyat untuk mengundi pada 29 bulan ni mempertimbangkan sebab dah banyak kerajaan dah memerintah kan. Saya rasa kegemilangan Sabah ni sewaktu pemerintahan UMNO BN lah. Ya. Jadi adakah rakyat akan mengambil faktor itu untuk mengundi BN pada 29 itu? Saya fikir bergantung kepada ahli-ahli yang bertanding lah. Ya. Lebih kepada mental the apa kita panggil your future plan. Ya. You know, bagi saya ini YB mesti ada dia future plan for each konstitusi. Itu dah tu. Ya. You tak boleh kata tu nak menyambungkan pembangunan. Contohnya di Kota Belud itu. Ya. Kita ada smart city. With the smart city you can generate income. Ya. You ada perubahan housing. Ya. Kemudian you ada livestock. Ya. You kalau kita di sana di Kota Belud tu tempat binatang lah tu. Kita ada padang ragut. Ada. Jadi why not we go to livestock? Sekarang ini livestock. Sekarang ni kita banyak ambil daripada Australia. Kambing cenduk misalnya kan. Orang Islam ini perlu kambing untuk akikah dan korban. Kambing enggak ada. Tidak ada sudah kambing di Sabah ini. Nampak gayanya Datuk Seri Presiden kena memikirkan juga halal hub lah juga. Halal hub in Sabah. Kan di Sabah. Kota Belud memang satu tempat itu. Memang kita ada tempat itu. Agak menarik. So Datuk Saleh Datuk Seri Saleh Syed Qurak harus memikirkan insya-Allah kalau berjaya itu 3-4 perkara ini pada minggu depan insya-Allah kita akan mengadakan satu forum pembangunan Kota Belud. Ada ya? Ya.
Bila? Mungkin dalam 4 hari sebelum the grand final ni lah. Sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya. Jadi kita akan mengemukakan kepada penduduk-penduduk di daerah itu bahwa kita ada satu big plan. Warga yang tinggal di Kota Belud, terutama sekali di kawasan apa, Dok? Asukan, ya. Asukan berapa bulan, Dok? Mungkin dalam hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu mendatang akan diadakan satu convention forum apa dipanggil? Forum Smart City. Smart City. Kota Madani di Kota Belud. Apa yang nak tanya, guys? Ya. Kalau orang Sabah mengundi, maksud saya kalau dia melihat daripada sudut individu kan, bukan dari sudut parti lah. Jadi tak tahu, ini pandangan saya orang luar. Kalau melihatkan keadaan itu, mungkin tak akan ada mana-mana parti akan dapat simple majority untuk bentuk kerajaan. So kerugiannya apabila mengundi, kira macam buang undi saja-saja, sebab hanya berpaksikan pada individu. Sebab akhirnya nanti tak ada sebuah satu kerajaan yang solid, contohnya macam kerajaan BN yang boleh meminta Sabah untuk move forward. Pandangan itu. Itu generasi sekarang pengundi ini kan, kalau saya tengok 60% daripadanya adalah anak muda. Di kalangan anak muda. Okay. Tapi anak muda ini ada dalam pelbagai, ada yang paham, ada yang tidak paham tentang politik. Contohnya apa hubungan politik dengan ekonomi? Kan? Kalau di Sabah ni ramai orang-orang kita, orang-orang Melayu, orang-orang Islam ni duduk dekat sini kan. Pulau Gaya. Fasiliti tak ada. Di Kampung Bakau, di BTC, Senakan, di Kampung Titingan Datu. Ini all the Malays. So jadi artinya kita kena menyedarkan mereka bahwa penglibatan dalam politik menentukan kerajaan masa depan. Betul. Mestilah diberikan penerangan kepada mereka. Jadi ini adalah tugas kita sebenarnya. Sebab kalau kita tidak berikan pengalaman atau pengetahuan kepada youngsters to understand politics secara globalnya, saya pikir akan merugikan. Betul. Jadi oleh sebab ramai di kalangan para pemimpin yang mengambil jalan pintas untuk menyebut isu-isu yang sensitif. Untuk menarik sokongan. Hanya semata-mata untuk berkuasa. Sokongan, tetapi untuk jangka masa panjang, saya pikir itu adalah satu kerugian, Datuk. Betul. Jadi perlu ada satu there's no more ill-informed in political parties. There must be a direct. Di mana orang-orang muda ini harus kita berikan pandangan, penjelasan bagaimana politik itu memainkan peranan penting dan jangan disalahgunakan. Satu lagi, di Sabah ni kita ada lebih 20 parti politik. 23 parti politik. Jadi saya lihat perkara ni, saya nak minta pandangan Datuk lah. Adakah perkara ini menyebabkan rakyat Sabah itu lagi berpecah? No, I don't think so. Because yang parti politik yang lain tu memang tidak ada, orang kata there is no performance. Kosmetik je lah. But no performance. Okay. Sebab ini adalah lahir dari segi nak mendapatkan peluang-peluang. Tapi saya pikir yang ada sekarang ini beberapa buah parti politik saja. But I'm sure Barisan Nasional get through. Sebab kalau untuk bentuk kerajaan, only 35 minit. 37 lah. 37 dan 35 begitu. Jadi 35 boleh lantik. Simple majority. Simple majority. So but I think pada pandangan saya lah, UMNO harus dalam masa terdekat ini harus terus memberikan penerangan. Bahwa setiap calon itu mesti ada program dia. Tapi Kota Belud, we have the program. We must make sure that UMNO win in Kota Belud with handsome winning. Saya yakin tu usukan akan menang. Sebab itu pilihan raya lepas Datuk Sri Saleh dapat 8,000 lebih ya. Lebih kurang dah 5,000 majority. Majority 5,000 lebih, 8,000 lebih. Kalau ikutkan dia punya keputusan yang lepas. Dan saya nampak calon-calon bertanding pun nampaknya wibawanya kurang lah. Tak semacam itulah. Saya tak tahulah. Bukan kita nak menidakkan mereka. Saya semua kenal itu calon-calon. Kenal ya? Sebab kenal calon. Di Sabah ni hampir semua. Datuk Haji ada tu CM saya punya bos. Saya punya bos di lembaga perumahan. Okey. Ramai. N berapa Dok? N10. N10. Ya, N10 ya. Bila Datuk sebut gitu saya diusukan. Usukan dia 1, 2, 3, 4, 5.
Iya. 5 ini yang bertanding. 5 orang yang bertanding. 5 penjuru. 5 penjuru. 5 penjuru. Dulu Datuk Sri Saleh dapat 8,280. Ya. Oh, dah highest. Sebab calon warisan calon PCS 421, warisan cuma dapat 3,900. So if you create something inside the area, the economic benefits there. Ya. Especially education, Datuk. Tapi nampaknya Datuk Sri Dr. Muhammad Saleh, JRS Datuk Japlin Hakim, Datuk kenal lah. Kenal ya. Warisan Isna Raisa. Iya. Monera. Ya. Itu memang ahli parlimen. Ahli parlimen. Oh, dia ahli parlimen. Parlimen juga mau state juga. Saudara apa? Daripada STAR, Matlin Haji Harun. Iya. STAR pimpinan daripada ini. Daripada Jeffrey Ketingan. Apakah mau mengulang PPS? Dan saudara Karim Erang daripada PPRS. Iya, PPRS ya. Jadi kita mengharapkan itu, kalaulah diizinkan oleh Allah SWT, insya-Allah kalau kita berdoa, UMNO Barisan Nasional menang kali ini, saya harus datang sekali lagi untuk bertemu dengan Datuk. Datuk bercakap dengan Datuk tak habis lagi tu. Sekarang masa dah habis. Sudah 1 jam. Saya mengharapkan sekiranya akan satu sesi yang terbaik untuk berada di Kota Kinabalu, di Kota Belud. Habis. Ya, seperti biasa saudara. Ini hari Khamis, malam Jumaat. Jangan lupa kalau ada masa, bangunlah di 1/3 malam untuk kita bangun solat tahajud, berzikir dan sebagainya. Dan jangan lupa kita bangun pagi, kita solat subuh untuk mulakan hari kita. Lebih baik kita pergi ke surau atau masjid berhampiran dengan rumah kita ambil fadilat ataupun pahala solat berjemaah itu. Dan seperti biasa, hari-hari saya pesan kepada diri saya dan juga pelayar-pelayar kita jangan lupa untuk teruskan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepanjang hari kita, sepanjang kerja kita di bumi Sabah itu dipermudahkan oleh Allah. InsyaAllah kita jumpa esok malam. Ya, Datuk, ni memang saya tak puas sebab banyak lagi nak bercakap dengan Datuk. Saya harap kita mencapai kejayaan. I will come back. I'll come back, macam kata cerita saya. I'll come back to Sabah. Saya sepatah 2 kata tak akhir. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat berjumpa dengan Datuk, walaupun selalu tengoklah. Tapi hari ini adalah hari yang sangat beruntung dan dapat berjumpa dengan Datuk, dan saya dapat berkomunikasi dengan orang-orang Sabah dan seluruh Malaysia mengenai dengan aspirasi kita sebagai rakyat Malaysia lah. Saya berharap apa-apa juga perancangan yang telah kita akan buat, terutama sekali yang saya sentuh diusulkan sebagai bandar sistem madani. Kemudian itu ada program pembangunan insania. Kemudian itu kita ada program-program yang berasaskan kepada education, health program, education. Jadi saya harap ini akan terjadi. Dan bagaimana kita cari duit, itu Allah akan bagi kita bantuan, insyaAllah. Jadi saya minta maaf lah apa-apa benda pun yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin ada kata-kata yang menyinggung perasaan pendengar soalnya. But don't worry about it. I'm happy to discuss apa semuanya. Bagi pihak AHF, saya mengucapkan jutaan terima kasih atas kejadian Datuk pernah hadir di sini. Tapi saya sekali lagi saya katakan, kerana masa tak cukup saya ingat saya nak datang lagi. Tapi bagaimanapun malam besok kita akan membicarakan soal tentang sudah ada intai mengintai kata-kata yang akan melompat. Sebab tadi pun dapat berita tadi ada juga beberapa ahli-ahli yang telah pun terjun daripada parti JRS yang menyertai UMNO Barisan Nasional. Kerana malam besok kita akan mengulas bersama dengan Datuk Rafi Ali. Rafi itu ketua UMNO bahagian Labuan untuk bersama dengan kita. Cuma saya jelaskan sekali lagi, kita bermula pada jam 9 malam. Sebab di Sabah ni awal tadi saya solat ini maghrib sampai 6 pukul 5.55 awal je. Negeri di bawah bayu, awalnya kita solat, tapi awal ni waktunya untuk mereka cepat-cepat tidur, saudara. Itu yang ramai anak tu diorang. Itu yang diorang ramai anak tu. Dan pada teman-teman, sekali lagi saya ingatkan pada anda, santunilah keluarga anda, jujurlah bersama keluarga anda, dan peganglah bahawa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kitalah yang harus menjaga negara kita, bumi kita. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih, Datuk.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good.